Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita ada sesi yang seterusnya, live perkongsian. Hari ini saya Salahuddin untuk kata membentangkan sikit beberapa perkara ataupun nak share sikit berkenaan dengan 5 kebaikan membaca yang mungkin anda belum ketahui. Baik, yang pertama sekali, kalau kita fahami betul-betul, membaca ni dia satu kaedah, kaedah yang untuk kita menimba ilmu, atau salah satu kaedah. Tapi di sebalik kaedah tersebut, kita kena memahami apa objektif dan apa kesan ataupun benefit yang kita boleh dapat. Okey. Jadi hari ni mungkin perkara tersebut ada yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi perkara ni kita kata macam subjektif lah. Ada orang yang tahu, ada yang tak tahu. Tapi yang ni mungkin kot yang tak tahu. Macam basically kita belajar kat sekolah, membaca ni menambahkan ilmu pengetahuan. Itu perkara-perkara yang mungkin biasa kita dengar. Pada malam ni mungkin kita nak share sikit beberapa kelebihan-kelebihan yang mungkin jarang lah orang dengar daripada kebaikan membaca. Baik, yang pertama sekali, membaca ni kebaikan dia adalah dia akan dapat memberi kata kepada kita ni pembaca untuk release stres ataupun menghilangkan tekanan. Macam mana membaca ni boleh menghilangkan tekanan? Okey, baik. Kita tengok bagaimana membaca ni boleh memberi kita hilang tekanan. Yang pertama, bila mana kita membaca tu, kita akan usaha untuk mendalami dan untuk memahami setiap-tiap perkataan tersebut. Jadi dalam fokus kita memahami tu, kita tak akan fikir tentang apa masalah-masalah lain yang kita hadapi sebelum ni. Maksudnya berkenaan dengan keluarga ke, berkenaan dengan kewangan ke, berkenaan dengan member-member ke kan. Jadi tumpuan kita kepada pembacaan dan kita nak tahu apa selepas tu. Jadi kita nak baca tu, kita akan rasa jiwa kita ni berada dalam pembacaan. Jadi itu peringkat-peringkat yang seterusnya. Maksudnya pada permulaan bacaan tu mungkin yang pertama kita akan rasa bosan kebaikan kan. Jadi kita nampak kebaikan. Jadi benda ni kita akan dapat setelah kita ni dah orang kata macam sebati lah dengan hobi membaca tu. Itu yang pertama, kelebihan membaca yang mungkin kita ni tak tahu. Yang kedua adalah kita dapat memupuk semangat kesukarelawanan. Yang ni kita nampak konteks tu agak macam dia macam klien so dia sukarela membaca. Dia macam tak sama langsung. Sebab orang akan asingkan antara teori dengan praktikal. Tapi bagaimana orang tersebut dia nak terpandu dalam memahami satu perkara, secara tak langsung dia kena dapat teori juga. Contohnya bagaimana dia nak mendekati orang. Memang dari segi kita nak dapat lebih dekat tu dengan kita praktikal, tapi kita tak mampu untuk kita praktikal tanpa ada bekalan. Contoh, kita nak praktis nak cakap dengan orang macam mana. Jadi kita kena ada bekal. Contohnya kita kena ada ilmu, kita kena tahu apa yang kita nak cakapkan kepada orang. Kemudian maksud yang kita kata membaca ni boleh jadi kita jadi sukarela. Contohnya tengok kepada konteks bacaan kita lah. Bila mana kita membaca, contohnya bacaan kita tu bacaan yang berkenaan dengan aktiviti kesukarelawanan lah. Contohnya kita baca dalam dada akhbar ataupun surat khabar kan, berkenaan berita-berita semasa, tengok orang susah, kita baca, kita teliti, kita amati, lepas tu kita datang rasa kasihan, kita rasa macam ada keperluan untuk kita bantu orang. Jadi dia akan memupuk diri kita ni untuk melaksanakan kerja-kerja buat amal tu, kerja-kerja sukarelawanan. Tu antara benefit-benefit yang kita rasa macam tak ada kaitan pun, tapi kita akan dapat rasa setelah kita membaca. Kita betul-betul mengamati. Okey. Antara contoh kita boleh tengok lah, kalau kita buka Facebook kan, Facebook ni lah, kalau kita tengok baca di mana-mana artikel, kita akan tengok macam mana orang tersebut nak menghadapi kehidupan dia bila mana dia ni susah kan, meninggal dunia suami dia contoh. Jadi kita akan rasa macam datang, kita perlu bantu. Sebab itulah ada macam orang Ustaz Value apa semua, orang-orang yang ni semuanya datang daripada orang yang kuat membaca. Jadi orang yang kuat membaca ni, dia akan translate daripada apa nilai kebaikan yang dia dapat faham daripada bacaan kepada perbuatan. Yang tu. Yang ketiga,
uh, kita akan dapat meningkatkan sikap empati ni. Contoh, kita empati ni maksudnya kita ni dapat kata memahami orang lain. Contohnya bila mana seorang kawan kita ada masalah, ada masalah dengan kita ni, bacaan kita ni, bila mana kita banyak kali membaca, kita akan jumpa banyak benda-benda baru, dan mungkin benda tu kita tak hadapi pun secara realiti. Jadi bila bacaan-bacaan tersebut kita baca, dia mampu untuk kita menjadikan satu point kita nak ada kita nak ada satu bentuk, kita kata macam kita nak sebut macam kita nak detect awal. Dia macam kita nak detect awal tentang masalah seseorang tu, kita boleh dapat daripada kita membaca. Kalau contohnya bahan-bahan bacaan seperti psikologi, contoh bahan-bahan psikologi ni kita dibekalkan dengan apa simptom-simptom ataupun apa bukti dan tanda-tanda orang tu jadi macam ni. Jadi kita kenakan baca dulu, baca lepas tu kita datang satu fenomena tu ataupun datang satu bentuk situasi tu kepada kita. Jadi kita dapat memahami dengan baik berbanding dengan orang yang tak membaca. Contoh kalau orang yang tak membaca ni, dia mungkin memahami orang tu adalah maksud dia macam diri dia. Apa yang dia mampu buat, orang tu dia mesti mampu buat. Contoh, dia tak memahami bahawa situasi tu berbeza dan tekanan-tekanan tu berbeza. Dia memahami bahawa ada kemampuan-kemampuan yang berbeza. Jadi dengan pembacaan kita dapat meningkatkan kita punya nilai empati tu. Baik, yang seterusnya yang keempat. Yang keempat dia hampir sama dengan poin yang ketiga ni, iaitu dapat bina hubungan. Jadi pembacaan macam mana yang dapat membina hubungan? Membina hubungan ni dia universal lah, sifat universal. Maksudnya daripada sikap kita yang mungkin kurang ramah jadi makin ramah. Mungkin kita ni dulu suka buat orang orang marah, jadi kita ni dapat kontrol diri kita daripada buat orang marah. Contoh, jadi macam mana kita nak kata dapat memahami membina hubungan? Kita ni membaca, mungkin kita akan meninjau, kita boleh tengok kisah-kisah pengalaman-pengalaman orang lama daripada pembacaan. Kemudian kita nak implementasikan apa yang kita baca tu dengan kita dapat perbaiki yang hubungan-hubungan sebenarnya. Contohnya waktu kita sekolah rendah ni, kita dapat tahu sekolah-sekolah waktu hubungan kita waktu muda-muda ni, kita sedar kita banyak kesilapan. Jadi sedaran tu datang setelah mana kita menghadapi situasi. Kemudian kita mungkin meningkatkan cara kita ni untuk memperbaiki tu dengan bacaan. Membaca tu kita nak tahu macam mana kita nak baiki sebenarnya hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita kena ada bacaan, membaca. Kita kena membaca macam mana kita nak selesaikan perkara tersebut. Jadi dengan bacaan tu secara tak langsung dapat membaiki hubungan. Maksud dia bacaan contoh mungkin kita tanya orang lain, WhatsApp ke contoh kalau member tu bagi pesanan by nasihat by text. Jadi kalau kita ni tak baca, susahlah kita ni nak memahami macam mana kita nak bantu dan kita nak baiki diri kita ni, nak bina hubungan dengan orang lain. Itu antara poin dia lah yang saya nak kongsikan. Yang seterusnya yang terakhir kot, untuk kebaikan membaca ni adalah kita dapat memperdalamkan pengertian diri kita. Maksudnya kita ni dapat nilai kematangan diri kita melalui pembacaan. Contohnya kita ni daripada pembacaan, kita ni tak tahu kadang-kadang kita ni macam mana sikap kita. Daripada pembacaan kita boleh tahu kita ni bagaimana kita nak mendalami diri kita. Contohnya bila mana kita banyak membaca, adakah kita ni semakin minat atau semakin marah, contoh, atau semakin stres. Jadi kita dapat detect diri kita. Dengan membaca kita dapat detect ataupun macam mana cara kita ni dalam membaca. Adakah membaca dengan sambil lewa, membaca dengan sungguh-sungguh. Jadi kita dapat mengerti diri kita ni macam mana. Itu belum lagi poin kita sebut tentang bahan bacaan untuk kita tahu nak solve problem. Contoh kita nak tahu macam mana nak selesaikan masalah dalam diri kita. Itu lagilah banyak yang kita dapat tahu.
Jadi setakat ni saja untuk perkongsian malam ni. Jadi apa-apa masalah ataupun kita rasa macam tekanan, kita jangan down. Pesanan saya yang terakhir, jangan kita down. Kita kena buka minda kita, rasionalkan pemikiran. Kita usaha cari bacaan yang dapat mampu kita kata benda terokai perkara baru untuk kita jadi orang yang lebih baik. Jadi itu saja pada malam ni, insya-Allah. Sekiranya kalau ada sahabat-sahabat yang tengoklah ni, maksud dia ada persoalan, pertanyaan kan, ataupun ada permintaan untuk buat perkongsian yang lain, boleh DM atau komen lah. Komen bagi tahu nak perkongsian apa lagi. Maksudnya nak tajuk apa. Untuk para admin ni ataupun para kita kata para admin ataupun para pengisi, bentangkan ataupun share dengan kaum semualah kan. Jadi tak ada masalah kalau ada permintaan macam tu, dan boleh kata benda tinjau dalam page ni apa produk-produk yang ada untuk kita sama-sama membantulah kan. Sebab kita usahakan projek untuk ekonomi ni adalah untuk bantu diri kita dan untuk bantu orang Islam juga. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.